memang saya susahlah, maknanya untuk jaga dia lagi, untuk kerja saya lagi hari, untuk anak lagi, memang penat tu memang penatlah. Kuala Terengganu, Terengganu. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Bersamamu kali ini ke kampung Masjid Haji Kadir, mendekati keluarga Muhammad alias Sulong, 50 tahun, yang berjuang mendepani kesempitan hidup. Cabaran dan dugaan diharungi bersama isterinya Wan Saloma Wan Abu Uthman, 40 tahun. Berumah tangga 21 tahun yang lalu, perkahwinan mereka dikurniakan 5 cahaya mata. Muhammad Aiman Hakim, 19 tahun, Muhammad Afiq Hakim, 17 tahun, Nur Akilah Balkish, 14 tahun, Muhammad Amirul Hakim, 11 tahun, dan Nur Afia Balkis, 4 tahun. Muhammad alias terus berjuang demi meneruskan kehidupan. Sebagai ketua keluarga, Muhammad alias bertanggungjawab mencari rezeki buat keluarga tercinta. Namun, semuanya terbatas dengan apa yang menimpa ke atas dirinya. Awal tahun 2018, Muhammad alias mengalami keletihan dan tidak bertenaga selepas terjatuh ketika ketandas. Pertengahan 2018, hasil pemeriksaan susulan pakar perubatan, Muhammad alias disahkan mengalami sakit saraf kritikal. Dia dibenarkan pulang ke rumah sekalipun sering terjatuh dalam keadaan yang tidak bermaya. Kini, dia tidak mampu bekerja dan hanya perlu berehat di rumah. Selama 25 tahun, Muhammad alias sebelum ini bekerja sebagai penghantar pakaian seragam hospital di sekitar Kuala Terengganu. Ibarat sudah jatuh ditimpa tangga, dia kehilangan pekerjaan dan tiada sumber rezeki untuk menyara keluarganya. Apapun ujian yang melanda, dia tetap teguh dan terus bersemangat dalam menghadapi dugaan hidupnya. Perasaan memang sedih saya sebagai isteri. Sebab dia ketua keluarga, dia yang cari duit, dia yang menjaga kami, dia yang sakit. Jadi segala tanggungjawab saya yang galas. Nak buat macam mana Allah Ta'ala uji kita, saya reda lah suami saya sakit, nak buat macam mana. Itu ketua Tuhan hidup saya dengan keluarga saya. Muhammad alias bersyukur kerana mempunyai seorang isteri yang masih setia menjaganya. Bersyukur dengan rezeki yang ada, Wan Saloma sentiasa menyediakan bubur nasi untuk suaminya. Buat masa ini, hanya bubur nasi yang boleh dimakan Muhammad alias bagi memastikan kelancaran penghadaman perutnya. Setiap hari, Wan Saloma perlu memastikan suaminya diberi ubat tahan sakit dan ubat pencair darah 2 kali sehari. Menurut Wan Saloma, 2 jenis ubat ini mampu menahan daripada suaminya mengalami kekejangan tangan dan kaki. Walau apa pun dugaan, ia sama sekali tidak pernah menghalang ikatan kasih sayang mereka. Memang saya
susah lah. Maknanya untuk jaga dia lagi, untuk kerja saya lagi hari, untuk anak lagi, memang penat tu memang penat lah. Tapi macam itulah, saya kena teruskan hidup saya, hidup suami saya. Sebab kekuatan saya tak maulah tengok dia, tengok saya sedih. Saya kena kuat demi anak-anak. Walaupun berat ujian ini, Wan Saloma tetap reda dengan ujian yang dihadapinya demi meneruskan kehidupan. Bagi melancarkan perjalanan darah, Wan Saloma sentiasa mengurut kaki dan tangan suaminya. Bagi Wan Saloma, urutan ini sekurang-kurangnya dapat memberi semangat kepada Muhammad Alyas dan berdoa supaya suaminya dapat berjalan semula. Saya terima dugaan ni dengan hati terbuka, dengan lapang. Allah Subhanahu Wa Taala nak uji saya, tak apa, saya terima dengan redanya. Mungkin dia akan bagi rezeki yang lebih untuk saya dan anak-anak dan suami, kita tidak tahu kan. Memang saya susah lah. Maknanya untuk jaga dia lagi, untuk kerja saya lagi hari, untuk anak lagi, memang penat tu memang penat lah. Menjelang tengah hari, Wan Saloma akan berjalan kaki selama 10 minit untuk menjemput anaknya pulang dari sekolah. Muhammad Amirul Hakim, pelajar tahun 5 di Sekolah Kebangsaan Pasir Panjang, Kuala Terengganu. Anak keempat Wan Saloma dan Muhammad Alyas ini adalah pelajar kelas pendidikan khas di sekolahnya. Kasih sayang ibu membawa ke syurga. Wan Saloma sekeluarga bersyukur dengan rezeki yang diberikan. Cukuplah sekadar memasak sayur dan menggoreng ikan untuk dijadikan juadah mereka sekeluarga. Wan Saloma sanggup berkorban masa dan kudratnya demi melihat anak-anak mereka tidak berlapar dan menjadi insan yang berguna. Meskipun tidak dapat menjalani kehidupan yang normal, Muhammad Alyas tetap bersyukur kerana anak dan isterinya sentiasa berada di sisinya. Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa. Wan Saloma sedaya upaya cuba meluangkan masa menemani anak-anak mengulang kaji pelajaran. Doa Wan Saloma agar cita-cita anak-anaknya menjadi kenyataan suatu hari nanti. Tiga. Tambah 2. Muhammad Aiman Hakim, anak sulung dalam keluarga ini dan masih belajar di Institut Latihan Perindustrian Kuala Terengganu. Aiman turut bersedih dengan nasib yang menimpa keluarganya. Bapanya sering terjatuh di rumah sehingga menerima beberapa jahitan di kepala. Rasa sedih lah sebab ayah duduk macam ayah orang lain. Dia macam, kalau macam pergi jalan-jalan, jadi macam payah lah. Susah untuk jalan-jalan gitu lah. Kadang-kadang urut ayah gitu lah. Lepas tu kadang-kadang atau ayah ambil obat ke apa semua. Gitu je lah. Selain menjaga suami, Wan Saloma turut menjaga abang tirinya, Muhammad Zalizan Abdul Razak, 50 tahun, yang tinggal bersama keluarganya di rumah pusaka ini.
Zalizan mengalami sakit buah pinggang tahap 4 sejak tahun 2006 dan kini menjalani rawatan dialisis. Setiap hari tu memang sangat-sangat letih. Malam tu memang saya lepas isyak ataupun maghrib memang saya kena seduh untuk asma saya. Kalau orang tengok saya siang hari memang boleh bekerja, memang saya boleh pergi mana-mana. Tapi hakikatnya malam memang saya asma. Kita orang tengok kita memang orang tengok kita sihat, tubuh badan kan nampak sihat, tak ada penyakit, tapi kita ada asma. Usaha Wan Saloma untuk mencukupkan keperluan rezeki tidak terhenti begitu sahaja. Wan Saloma mengusahakan perniagaan rojak betik ini sejak suaminya jatuh sakit. Usahanya ini sekurang-kurangnya dapat menampung perbelanjaan harian keluarga dan kos perubatan suaminya. Berapa ringgit sama tali? 90. Ya. Saya jual dengan harga rojak betik hari ni. Okey, saya beli belakang. Terima kasih. Sama. Saya kena kuatlah. Saya usaha sendiri, saya berniaga seorang-seorang. Sakit demam saya usaha. Saya teruskan untuk anak-anak sekolah, yang penting untuk anak-anak sekolah dan untuk menjaga suami saya lah. Kalau saya tak kerja, susahlah. Walaupun saya sakit, saya usaha, saya teruskan kerja. Saya sakit tak apa, jangan suami saya terlantar macam tu, saya sedih. Kekuatan saya untuk suami saja. Saya sakit tak apa, jangan suami saya terlantar macam tu, saya sedih. Kekuatan saya untuk suami saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jemput naik. Mendengar kisah Wan Saloma, syarikat Faiza Sendirian Berhad berbesar hati untuk menyantuni keluarga ini. Wakil syarikat Faiza Zon Timur, pengurus cawangan Timur Azrul Hairi Azimi hadir membawa pelbagai barangan keluaran syarikat ini dan sedikit sebanyak pastinya dapat memberi kegembiraan buat mereka sekeluarga. Selain itu, produk seperti beras, tepung, rempah ratus dan pelbagai barangan asas ini dapat menambah bekalan makanan harian mereka. Beras basmati Kashmir, antara beras terbaik keluaran syarikat Faiza Sendirian Berhad sesuai untuk Wan Saloma sekeluarga yang memerlukan makanan berkhasiat. Bang, okey ni kita ada sedikitlah sumbangan daripada syarikat Faiza untuk abang satu keluarga lah. Untuk akak dapat bantu sikitlah apa yang patut. Gini. Terima kasih. Terima kasih Wakil Faiza. Sama-sama. Okey, alhamdulillah Faiza bertambah lagi. Amin, alhamdulillah, amin. Puan Haji Faiza Barumi ni dia start berniaga daripada yang kecil-kecil je. Bermodalkan RM4. Sampailah sekarang. Saya rasa baguslah untuk motivasi akak baca buku ni macam mana step by step akak boleh naik. Saya akan ambil ilmu ni. InsyaAllah boleh. Okey. Bagi Wan Saloma, ujian yang berlaku kepada keluarganya adalah ketentuan ilahi. Dua kali sebulan, suaminya akan menjalani rawatan susulan fisioterapi di hospital. Bagi mengelak sebarang jangkitan kuman, Wan Saloma akan membersihkan badan suaminya pada waktu pagi dan malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Kesempitan hidup yang dialami keluarga Wan Saloma telah menjadi perhatian penduduk kampung Masjid Haji Kadir. Sehubungan itu, Pengerusi Jabatan Pembangunan Keselamatan Kampung Muhammad Jamil Ngah bersama Pengerusi Kawasan Rukun Tetangga Haji Nan Ismail berkunjung untuk memberi sedikit sumbangan tanda prihatin mereka terhadap keluarga Wan Saloma. Menyedari kesusahan dan kesempitan hidup keluarga ini, Pengerusi Yayasan Raja Syamri Raja Husin bersama-sama sukarelawan Third Force turut hadir memberikan sumbangan kepada keluarga Wan Saloma. Antara sumbangan yang diberikan adalah katil pesakit, alat pemantau tekanan darah dan sejumlah wang tunai. Bagi Raja Syamri, usaha murni yang dijalankan akan terus dilakukan dari semasa ke semasa untuk membantu golongan yang memerlukan. Jadi tuan-tuan sekalian, mata ini menyaksikan betapa kita perlu untuk sama-sama hadir menyatakan kasih sayang kita. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kita sehingga kita mengasihi saudara kita sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Inilah usaha kita, inilah perjuangan kita untuk sebarkan kasih sayang ini. Peranan kita sebagai anggota masyarakat yang berfungsi untuk sama-sama memerhati, sama-sama peka dengan keadaan persekitaran kita. Ada seorang ibu yang hebat bersama-sama dengan suaminya yang terlantar, dengan anak-anaknya yang perlukan bantuan kita. Jom jadi orang baik-baik. Memang hasrat saya nak tengok suami saya sihat. Anak-anak pun semua nak tengok suami sihat. Siapa dia tak nakkan suami sihat kan? Setiap kejadian yang berlaku pasti ada hikmahnya. Walaupun berat ujian ini, dia reda dengan segala ketentuan ilahi. Di sebalik hujan yang turun, pasti ada pelangi yang menyinari. Awan yang mendung, pasti ada cahaya yang menanti. Terus hulurkan tangan, ringankan beban. Bersamamu turut membantu 5 keluarga dari 4 buah negeri. 1 keluarga dari negeri Pahang, keluarga Nurliana Mustafa. 1 keluarga dari negeri Melaka, keluarga Saharim Baharim. Menelusuri ke utara negara, 2 keluarga dari negeri Kedah, keluarga Fauzi Abdul Hamid. Serta keluarga Nur Syahirah Muhammad Fuzi. Manakala keluarga Maslinda Abu Shah dari negeri Sembilan. Bersama kita membantu mereka yang memerlukan. Hulurkan tangan, ringankan beban.